Saya dan juru kamera berada di Feda Sahabat Lat Datu ketika pencerobohan tentera bersenjata Sulu berlaku pada Mac 2013. Kami yang dibesarkan dalam keadaan negara aman berasa takut apabila mendengar bunyi bom yang digugurkan pesawat tempur jenis F-18 dan Hawk milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, disusuli operasi darat ketika serangan Ops Daulat bagi menghapuskan musuh negara. Dan selepas 9 tahun, kami kembali lagi. Keadaannya tidak sama. Kampung Tanduo yang menjadi kubu kuat mat bom, iaitu individu dipercayai tali barut kepada pengganas bersama anaknya dikenali sebagai Muhammad Dali atau Ali, telah tiada. Malah, tiada lagi penduduk di sini. Setiap permasalahan yang ditimbulkan Allah, maka Allah juga yang memberi penyelesaiannya. Dengan keizinannya, maka terwujudlah idea Eskom ini melalui pemimpin ketika itu. Antara ideanya, menempatkan anggota tentera di kawasan hitam berkenaan sebagai wali atau pelindung. Yang tinggal, pos Kampung Tanduo yang dikawal Angkatan Tentera Malaysia ATM dan cerita sejarah yang pernah berlaku. Lebih kurang 40 anggota dari pasukan Markas Angkatan Tugas Bersama 2 ditempatkan di sini. Okay, ini antara contoh-contoh baju Royal Sulu Force ataupun tentera Sulu. Diorang sebenarnya tak ada uniform khas macam pakaian ATM ke atau polis. Ini pakaian ni dikatakan dibeli, dibundle dan kemudian dia claim ni baju dia. Ni tengok ni, dia tak sama pun. Tok seluar dia pun dia jerut macam ni je. Dia jerut macam ni tapi dia claim dia askar lah, tentera. Dan sebagai umat Islam, ni yang paling kita tak nak. Dia guna tangkal Royal Sulu Force. Tangkal ni dia katakan bagi mereka claim ni macam bagi kebal dan tentera atau pasukan yang bertugas di situ tak nampak mereka. Macam kalau tembak tak loot. Tapi akhirnya mereka tumpas juga. Namun itu tidak bermakna pasukan keselamatan terus leka. Pencerobohan dilakukan pengikut Jamalul Kiram 3 yang mahu menuntut Sabah merupakan satu pengajaran. Kedaulatan negara tidak boleh diperjudikan dan 12 nyawa anggota keselamatan yang terkorban harus disemat dalam ingatan. Saya kini berada di Menara Tinjau dan apa yang saya nak kongsikan kepada anda ialah 3.5 km dari sini terdapat sebuah pantai dan dari pantai itu 1 km daripada situ ada satu pos tentera yang diberi nama Pos Kampung Tanduo. Sebelum ni kawasan tersebut adalah penempatan Kampung Tanduo. Sekarang dah tak ada. Sekarang dijadikan pos tentera di situ. Ia sekaligus memberi jaminan kepada penduduk sekitar di sini. Dengan kehadiran tentera ini, mereka lebih selamat. Kampung Tanduo terletak di hujung gugusan Felda Sahabat. Di kampung tersebut terdapat sebuah lokasi penginapan yang menjadi tumpuan ramai. Sebelum pencerobohan berlaku, ia merupakan kawasan tumpuan pelancong pada hujung minggu. Pada Mac 2013, ia bertukar menjadi markas utama pasukan keselamatan. Dan kini, ia kembali menjadi penginapan mereka yang bertugas di kawasan Felda Sahabat dan tumpuan pelancong tempatan yang ingin membawa keluarga mandi kolam renang. Tentera bersenjata Sulu dilaporkan memasuki Tanduo pada Februari 2013 menggunakan jalan air oleh rakyat tempatan kepada anggota keselamatan. Jika menggunakan bot, lebih kurang 15 minit dari sini. Dan tentunya, parut dari kisah hitam 2013 tidak akan hilang. Namun, cara bagaimana kita mengembalikan keyakinan orang ramai adalah penting. Terutama kita memang dipenuhi oleh pengawal-pengawal keselamatan seperti Eskom, Polis, Maritim, PGA, Askar sendiri. Konflik pencerobohan Lahad Datu bukan sahaja melibatkan Kampung Tanduo, malah beberapa kampung berjiran, antaranya Tanjung Labian, Tanjung Batu, Tanagian dan Tambisan. Bagi nelayan dan penduduk kampung, kehadiran Eskom amat membantu kehidupan harian mereka.
tidak lagi dibayangi anasi jahat. Kawasan kita ini dia ada peraturan kalau dari pantai ini ada 3 batu. Jadi bila kita terlebih dia akan maklum sama kita bahawa kita terlebih daripada anggaran larangan. Jadi kerjasama antara Maritim dengan Eskom ini memang cukup baik untuk kami lah. Ada je dong bertanya. Ada je macam pelancong-pelancong tu ada je bertanya di mana kawasan itu pencerohan. Saya ada ceritakannya sama dia orang tu lah. Secara tidak langsung dia macam menarik pelancong untuk datang nak dengar sejarah kat sini. Sementara itu di Bandar Lahad Datu, penduduk dan peniaga berasa lega dengan kehadiran pasukan keselamatan dari Eskom, terasa diri selamat dari ancaman-ancaman yang berasal daripada negara jiran Filipina. Sekarang ni lebih aman lah sebab sekarang Eskom jaga, askar, PGA, di semua bolehlah aman. Lebih Okey, terjamin lah. Ya, lebih terjamin. Eskom tu, alhamdulillah lah, orang jaga. Okey juga kalau ada Eskom jaga. Eskom jaga jadi sini lebih aman. Aman lah sikit. Terjamin lah. Jangan. Tadi setakat kita 9 tahun kan kekacauan tu masih ada lagi dengar. Enggak, macam jangan ada lagi. Keselamatan yang dulu sama sekarang lah. Kalau dulu tu memang agak tidak terkawal lah, sekarang ni agak terjaga lah juga. Tidak kurang juga peniaga asing yang menumpang mencari rezeki di sini. Kata mereka, keadaan begitu tegang pada 2013. Namun, kini semuanya tenang-tenang sahaja. Kalau ada Eskom tu kan susah sikit lagi, berniaga pun susah. Apa yang susah ni, Kak? Sebab kadang-kadang ada Eskom, kami pun berlari juga. Jadi kenapa? Sebab kan Eskom tangkap, kami kan tidak ada lesen menjual di luar. Sekarang okeylah sikit. Okey sudah. Pelaburan di Lahad Datu juga semakin menarik minat pelabur. Antaranya projek Pelabuhan Kluster Industri Minyak Sawit POIC Lahad Datu. Ia bakal merancakkan lagi pembangunan perindustrian dan ekonomi Sabah menerusi pengisytiharan pengoperasian sepenuhnya sebagai pelabuhan awam selain menarik lebih ramai pelabur dan memberi impak signifikan kepada pembangunan perindustrian kawasan pantai timur negeri ini. Ia juga sebagai hub logistik di kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP-EAGA. Dan bagi peniaga restoran Aulia Abdul Salam Kasim yang telah berpuluh tahun berniaga di sini, sinar baharu yang muncul selepas insiden 2013 bagaikan cahaya di hujung lorong. Waktu insiden itu berlaku, rata-rata penduduk Lahad Datu dan para peniaga ini telah meninggalkan Lahad Datu. Ramai yang berhijrah ke tempat lain dan ramai yang tutup peniaga mereka, dan pelabur pun ramai yang lari. Alhamdulillah sekarang wujudnya hampir 10 tahun wujud Eskom di Lahad Datu. Kita nampak sosioekonomi itu pun sekarang sudah menampak baik berbanding dengan 10 tahun yang sebelum. Dan para pelabur pun sudah mulai berkunjung balik ke Lahad Datu. Uniknya, tugas Eskom bukan sahaja mengawal atau melindungi penduduk Timur Sabah, memerangi jenayah rentas sepadan, tetapi ia juga bukti setiakawan di antara pasukan keselamatan yang bertugas. Sebenarnya yang menariknya tentang penubuhan Eskom ni ialah hasil penubuhan Eskom itu adalah kombinasi di antara berbagai-bagai agensi, terutama daripada PDRM, daripada ATM dan juga daripada APMM. Hasil daripada Eskom ini telah melahirkan satu semangat patriotik di kalangan berbagai-bagai agensi dalam satu wadah yang sama. Maknanya masing-masing walaupun berbagai-bagai agensi yang berlainan, kami duduk di Eskom ni dalam keadaan seumpama yang saling bekerjasama, lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Jika kita buat operasi, kita akan bersama-sama dengan ke operasi yang sama dan dengan tugas dan juga wawasan yang sama bagi memastikan dengan tujuan bahawa kawasan Pantai Timur Sabah selamat.
Sabah terkenal dengan kecantikan flora dan faunanya. Malah ia menjadi destinasi utama bagi mereka yang sukakan laut, karangan dan terumbu karang. Atau lebih tepat di Pulau Mabul dan Sipadan dekat Semporna, Timur Sabah. Airnya yang biru bagaikan melambai-lambai pelancong yang sukakan aktiviti air seperti snorkeling dan menyelam atau scuba diving atau menikmati pemandangan sambil bergambar. Namun dalam tragedi yang berlaku pada 3 Mac jam 6.30 petang, 6 anggota polis telah terkorban dalam serangan hendap oleh penceroboh bersenjata di Kampung Sri Jaya, Simunul, Semporna. 6 penceroboh turut terbunuh dalam situasi tersebut. Tragedi berdarah Mac 2013 itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada sektor pelancongan di sini. Sejak tahun tersebut, S-Zone di bawah Eskom diwujudkan. Ia bagi melindungi 10 daerah meliputi keluasan 1,733.7 km iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Semenjak kejadian itu, kawasan perairan di sini dikawal ketat anggota keselamatan. Bukan sahaja kerana kedaulatan negara, malah untuk kepentingan pelancong dalam dan luar negara. Dan setahun selepas kejadian itu, pada 2014, satu kes penculikan 2 wanita dilaporkan di Singamata Reef Resort, satu kawasan tumpuan ramai. Sebelum itu, 2 insiden penculikan berlaku di Pulau Mabul dan Pom-Pom. Dan tentunya, perkara tersebut boleh menimbulkan ketakutan dan kegusaran pekerja dan pemilik Singamata Reef Resort. Setiap kejadian ada hikmahnya. Resort ini tidak dihindari. Malah, pelancong berminat untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Sejarah menjadi punca pendapatan. Ini kerana mereka yakin dengan tahap keselamatan di pantai Timur Sabah. Actually ada juga. Sebab sekarang ni memang Google semua ada kan, dapat cari juga. But after they come, actually they nampak ada, sometimes kami ada marine ataupun polis datang check kan. So actually they feel selamat juga tu. So nothing to worry lah actually. Selain Singamata, satu lagi resort atas air, Lato-Lato Moon Resort, juga berpendapat bahawa pelancong kini lebih bijak. Mereka memahami risiko menginap di kawasan perairan berhampiran Filipina. Dalam masa sama, yakin dengan tahap keselamatan yang disediakan pihak berkuasa Malaysia. Okeylah, dorang mencuba, mereka pun faham sebab sekitar laut ni perlu ada dari segi pengamanan. Cara kami beri keyakinan kepada pelanggan kami di Lato-Lato Moon Resort ni, sebab sepanjang Lato-Lato Moon Resort ni buka dah 8 tahun, tiada sebarang ancaman dari segi kes pecah masuk ataupun kes culik-menculik, mencuri. Setakat ni alhamdulillah semua terkawal dengan selamat. Bagi pelancong tempatan, keramahan penduduk Sabah menghilangkan rasa takut mereka dengan kisah buruk yang pernah terjadi. Yes, West Malaysia, East Malaysia, still Malaysia. Bila you datang ke negeri orang, the most important thing is for you to feel welcome. So orang dekat sini memang ramah, dia orang sangat welcoming. And in safety wise, ya sangat saya rasa selamat lah. So kita pergi island kan, kita travel untuk pergi snorkeling and all. Saya boleh tengok kapal TLDM, and then anggota diorang semua distationkan di tempat untuk menjaga keselamatan turis kita lah. Perkara itu diakui 2 pelancong dari Britain yang mahu mengulangi percutian ke Sabah lagi setelah berada 2 minggu di negeri bawah bayu. The people are lovely, so friendly, so helpful. I think it's good for us because we're naturally friendly. So we find that when we smile at people and we try and say pagi or good morning. Very safe, much safer than London. Bagi Komander Eskom, Datuk Hamzah Ahmad, pelancong terasa dilindungi jika tahap keselamatan di kawasan pelancongan ditingkatkan. Ia merangkumi laut, udara dan darat.
sekaligus mengurangkan ruang untuk pihak tertentu menceroboh. Ia seperti satu tanggungjawab tuan rumah memberi jaminan keselamatan kepada tetamu yang datang dari jauh. Tempat-tempat yang menjadi tumpuan pelancong menjadi kita punya target utamalah untuk kita tingkatkan kawalan. Ini termasuk kawalan di laut, di udara dan juga di kawasan daratan. Ekoran daripada susulan daripada tuntutan, isu tuntutan yang telah ditimbulkan oleh pihak yang telah membuat tuntutan. Jadi pihak Eskom kita telah memperketatkan kita punya kawalan di kawasan Pantai Timur Sabah, di mana kita memberi tumpuan-tumpuan yang khusus ke beberapa tempat yang so-called sebagai tempat-tempat yang mudah dan juga tempat-tempat yang kemungkinan boleh berlaku satu tindakan yang tak diingini. Kita dah bagi tumpuan kawasan-kawasan tersebut. Dan selain daripada tumpuan di kawasan laut, kita juga memberi tumpuan kawalan kita di kawasan darat. Dan juga termasuk kawalan-kawalan ataupun kitanya pemantauan di udara, kita memberi tumpuan khas khusus kepada isu-isu ini. Antara langkah yang diambil pihak berkuasa di Semporna ialah dengan menempatkan pos gabungan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM Komtak Mataking. Dan dari pos ini ke Pulau Tawi-Tawi, Filipina, hanya 5 batu nautika atau 8 km. Jika cuaca baik, pulau itu boleh dilihat dengan pandangan mata kasar. Berdekatan dengan pos ini terdapat sebuah resort, Mataking Reef Dive Resort, yang mempunyai lebih 90 pekerja. Dianggarkan 80 pelancong tempatan dan 15 pelancong asing menginap di situ setiap hari. Dan lebih kurang 30 bot pelancong melakukan perjalanan day trip setiap hari. Mungkin ada yang beranggapan jumlah itu rendah sehingga memerlukan perlindungan khas. Namun, setiap nyawa adalah berharga dan ini juga melibatkan kedaulatan negara. Di sebalik air yang biru dan tenang, jangan disangka tiada penyangak sedang memerhati untuk membolosi sempadan negara. Beralih ke kawasan kampung air, bagi ketua kampung di kawasan yang terjejas ketika pencerobohan pada 2013 iaitu di Kampung Simunul, peranan penduduk kampung adalah sangat penting. Pada ketika itu, penceroboh menggunakan laluan yang ada untuk melarikan diri selepas melepaskan tembakan dan membunuh anggota polis. Jalan tikus memudahkan mereka keluar masuk ke kawasan itu, ditambah dengan bantuan penduduk yang memang tinggal di atas sampan atau bot. Malah nama Simunul itu hampir sama dengan sebuah bandar di Tawi-Tawi di Filipina. Kebanyakan penduduk kampung air di sini berasal dari sana. Selepas kejadian itu, rumah yang menjadi lokasi tragedi telah dipisahkan dari jambatan yang menghubungkan sesebuah rumah di sekelilingnya dan penduduk kampung bebas menjalankan kehidupan seharian mereka. Dan dengan bantuan penduduk kampung, saki-baki penceroboh dan pengikutnya juga dapat dihapuskan. Hubungan baik antara rukun tetangga dan pasukan keselamatan antara penyumbang utama. Kejadian waktu-waktu di Simunul itu satu menjadi sejarah bagi pihak kami, menjadikan kenangan hingga abadi, dan di situ kesadaran orang kampung bagaimana cara kita untuk menyelamatkan kampung. Kita terpaksa orang bilang silaturahim dikuatkan, dieratkan, dan di situ juga kita lebih tahu orang-orang kampung sekiranya ada nampak yang benda yang tidak baik, tolong maklumkan ketua kampung dan JKK. Dan bagi ketua kampung Bangau-Bangau, penduduk sedar penempatan mereka yang berhampiran dengan negara jiran memberi risiko tinggi. Setiap kali mendengar kabar angin akan ada penyusupan dari seberang, mereka segera melaporkan pada pihak berkuasa. Dan apabila ada anggota Eskom meronda, mengurangkan kebimbangan mereka. Saya rasa memang sangat-sangat perlu. Sebab apatah lagi macam kita berseberangan dengan Filipina, negara jiran kita. Bila saja kadang-kadang kita dengar ura-ura ada mau batuk lah apa semua, memang selalu kedengaran. Jadi bagi saya agak selamat lah, rasa selamat lah kalau ada kehadiran Eskom di sini. Bagi peniaga dari Pakistan, dia merasakan kawasan yang pernah panas ini
selamat untuk dia menjalan perniagaan dari rumah ke rumah. Berani jalan sampai ujung? Ya, Kenapa boleh. boleh berani? Tidak kacau-kacau apa-apa di sini itu. Bagus juga tempat itu. Selamatlah. Selamatlah. Nama kampung Simunul dan Bangau-Bangau mungkin asing bagi mereka yang tidak mengetahui sejarah 2013. Namun, jangan kita leka sampai sejarah berulang. Yang Kelabu pernah menjadi hitam pada 2013 hingga mengorbankan nyawa anggota keselamatan dan menggaguh-gugat keamanan. Dan kini sedikit demi sedikit ia kembali menjadi kelabu. Namun kita jangan lupa ia mungkin akan menjadi hitam jika tidak ditangani. Dan inilah peranan Eskom yang sebenar. Tugasan menjaga pantai Timur Sabah ini bukan bermusim atau mengikut waktu. Penceroboh akan terus mencuba apabila kita terleka. Hasil laut juga harus dilindungi dari nelayan luar yang rakus mengaut keuntungan. Periuk nasi nelayan tempatan juga harus dilindungi. Ketika yang lain sedang enak dibuai mimpi, pasukan keselamatan bersengkang mata bagi memastikan semuanya selamat. Terima kasih Tuan. Tugas menjaga kawasan khas ini bukan pada waktu-waktu tertentu saja tetapi 24 jam kerana musuh tidak pernah tidur. Justru anggota keselamatan harus berada 100 langkah di hadapan bagi menjaga kedaulatan negara. Satu jasa yang perlu dihargai. Boleh Tuan Boleh. Keberadaan pasukan khas ini amat penting di Timur Sabah. Ketika ini, ia sedang dijaga oleh wali khas, iaitu Eskom. Sepanjang 9 tahun, tiada lagi pertumpahan darah berlaku di Timur Sabah. Namun, itu tidak bermakna pihak tertentu berdiam diri. Tidak dapat menggunakan cara ini, hilah lain digunakan. Pelbagai tuntutan telah dibuat negara jiran selepas pencerobohan 2013 sehinggakan kes tersebut dibicarakan di Mahkamah Antarabangsa. Justru tugas Eskom ini perlu diperkasa bagi memastikan kestabilan dan kesejahteraan negara. Moga Malaysia terus dilindungi Yang Maha Esa dari anasir tidak baik. Laporan Serifah Mustafa Al-Bakri dan juru kamera Mazan Seman dari Sempurna, Sabah.